ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini ada pengisian dan kepercayaan diberikan kepada saya. Untuk malam ini kita meneruskan pembacaan kitab Kashful Ghimmah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, wafat pada tahun 1263 Hijrah. Dah wafat 180 tahun yang lalu. Maka kitab yang kita baca malam ini telah pun berusia 200 tahun. Kitab Kashful Ghimmah diletakkan bersama dengan kitab Furuq Masail di ruangan tepi kitab Furuq Masail yang disebut Hamish. Maka di bahagian tepi kitab Furuq Masail itu, inilah dia kitab Kashful Ghimmah, membicarakan hal ehwal kematian dan alam akhirat karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, wafat pada tahun 1263 Hijrah. Juzuk pertama kitab Furuq Masail, di bahagian tepinya Kashful Ghimmah, juzuk pertama halaman 35. Halaman 35 di ruangan tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Di bahagian tengah ruangan tepi dalam kurungan dan adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, ia telah sampai kepadaku, wallahu a'lam, bahawa malakul maut memandang ia pada muka tiap-tiap manusia tiap-tiap hari 366 kali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Siapa dia? Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu seorang tokoh tabi'in. Hidupnya dilahirkan di Madinah dan sememangnya masa hidupnya itu di Madinah Al-Munawwarah, kerana sibuk menimba ilmu pengetahuan dengan seorang tokoh ulama tabi'in, iaitu Asy-Syaikh Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyab, seorang tokoh perawi hadis di kalangan tabi'in yang tersohor lagi masyhur, yang wafat pada tahun 94 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyab radhiyallahu anhu, tokoh tabi'in, tokoh ulama hadis dari kalangan tabi'in. Dan juga Khalifah Umar Abdul Aziz ini
belajar dengan tokoh ulama tersohor di Baghdad, Al-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, juga tokoh tabi'in yang dihormati lagi disegani. Baik, dalam satu riwayat 20 hari sebelum kewafatan Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia sempat bertemu dengan gurunya Al-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, tokoh ulama tabi'in, untuk mendapatkan nasihat. Antara nasihat-nasihat yang diterima daripada gurunya Al-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, maka nasihat-nasihat maupun riwayat-riwayat yang didatangkan oleh Al-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an telah diingati, lalu diriwayatkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, dan riwayat-riwayat ini sempat ditulis mula oleh Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dalam kitab ini, Kashful Ghimah. Khalifah Umar Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijrah. 101 Hijrah. Menjadi khalifah tak sampai satu penggal. Hampir 3 tahun menjadi khalifah. Dia bukan nak jawatan khalifah, dan dia bukan bergelar senator, tidak. Bukan kerana dia tidak masuk PRN Melaka, tidak. Tapi dia diminta oleh Khalifah Bani Umayyah yang ketujuh, iaitu Sulaiman. Khalifah Bani Umayyah yang ketujuh, iaitu Sulaiman. Khalifah Sulaiman risau apabila dia wafat, 2 puteranya pasti merebut jawatan, bukan jawatan Menteri Besar Johor yang telah bertukar 3 tangan, pasti 2 puteranya akan berebut, bukan jawatan Perdana Menteri Malaysia, merebut jawatan khalifah, 2 orang anaknya. Maka Khalifah Sulaiman minta nasihat, oleh itu siapa yang akan ambil tempatnya apabila dia wafat kelak. Ya, cadangan diberikan kepada sepupunya. Wah, bukan adik-beradik dia, bukan anak dia, sepupu dia, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu sepupu dia. Sepupu dia yang diminta mengambil alih jawatan Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Kerana Bani Umayyah ni khalifah dia ada 9 saja. 9. Selepas Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh Yazid. Kemudian itu adalah zaman-zaman kejatuhan dinasti Bani Umayyah yang dirampas pula oleh, bukan PH, Bani Abbasiyah. Itu cerita. Kenapa nak cerita begini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita. Nanti ada kata pula aku ni bohong, mendustakan apa yang Rasulullah cakap. Tak, semua ada sanadnya. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, dia tak ada, tapi Sulaiman, Khalifah Sulaiman beri kepercayaan dan mendapat mandat
ambillah wahai sepupuku jawatan khalifah. Khalifah yang disayangi, kerana zaman dia menjadi khalifah dalam satu riwayat, jangan kata orang baik, binatang-binatang pun baik. Jangan kata orang aja baik, binatang pun jadi baik, binatang pun jadi jinak. Di zaman dia pun begitu, tak sampai satu penggal, hanya sekadar hampir 3 tahun. Ya, kemangkatan Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu an pada usia 40 tahun kerana diracuni oleh hambanya. Dia ada PA dia, jadi PA dia racun dia. PA dia telah diupah oleh orang-orang kaya dari kalangan kubara, orang-orang kaya Bani Umayyah yang merasakan tak dapat projek. Astagfirullahalazim, tak baik ngata-ngata. Jadi perlu di get out supaya Yazid naik, kroni aku naik. Maka dia upah 1000 wang kepengan emas kepada PA Umar Abdul Aziz untuk meracuni Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz dia lepas sembahyang Isyak berjamaah, lazimnya PA dia akan sediakan air minuman. Maka dia pun ambil air minuman itu, dia tengok belama PA dia. Maka dia kata tak mengapa, kerana mungkin sudah sampai masanya. Lalu dia minum, menggigil. PA dia tu, hamba dia tu menggigil apabila tengok Umar Abdul Aziz minum. Setelah Umar Abdul Aziz minum, setelah 3 hari, maka dia beritahu kepada PA dia yang mendapat upah 1000 wang kepengan emas, kaya yo, segera engkau tinggalkan aku. Engkau tinggalkan aku dan kau bertaubat. Terperanjat hamba dia, PA dia, kenapa wahai khalifah tuanku? Ya, engkau akan menjadi mangsa keadaan. Iza waqa'ta fi waratatin, warata, dia bagi amaran kepada PA dia, warata, engkau jadi kambing hitam, engkau ambil upah bunuh aku, nanti lepas ini engkau pula dibunuh. Pergi tinggalkan aku. Menangis PA dia, pergi tinggalkan aku, engkau dah bunuh aku, nanti engkau akan dibunuh. Maka PA dia pun tinggalkan dia atas arahan dia. Maka sebelum meninggalkan dia, PA dia kata, inilah dia orang yang terbaik aku jumpa dalam hidup aku. Maka Khalifah Abdul Aziz beritahu, segera tinggalkan aku. Aku risau satu, bukan aku risau ada yang akan membalas dendam kepada kamu, tetapi aku bimbang. Aku bimbang pecah rahsia. Ini adalah atur cara siapa. Nanti masyarakat akan tahu siapa yang mengupah kamu untuk meracuni aku. Apabila masyarakat tahu, maka maruah tercalar dinasti Bani Umayyah. Dia cerita, panjang cerita dia, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka PA dia hamba melarikan diri dan tak tahu ke mana pergi. Khalifah Umar Abdul Aziz mula membilang hari, kerana dia kata lazimnya orang yang diracuni mampu bertahan selama 20 hari. Bukan guna racun para kuat, bukan.
ini boleh bertahan 20 hari. Asy-Syaikh Al-Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik. Dalam tempoh masa 20 hari sebelum dia wafat, kerana dia hanya mampu bertahan 20 hari selepas diracun, dia cuba merawat dirinya sendiri, tanpa siapa yang tahu. Setelah dia wafat, barulah tahu dia tu wafat sebab diracun. Kenapa dia tak anda war-warkan kepada mahkamah rayuan, mahkamah tinggi? Ini aib, kata dia. Dia daripada keluarga Bani Umayyah. Dia keluarga Bani Umayyah. Dia pun ialah nak menjaga nama baik dinasti Bani Umayyah. Tentu kena faham. Baik, 20 hari dia bertahan. Dalam masa 20 hari itulah dia menjemput dua gurunya, Asy-Syaikh Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyab radhiyallahu an dan Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Dari sini dia dapat berjumpa dengan hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kematian. Dengan kata lain memang istimewa. Selepas dia diracun, dia tahu dia boleh bertahan 20 hari. Dalam masa 20 hari itu dia belajar lagi hadis-hadis berhubung tentang kematian. Tuan Haji Omar, orang lain dah pergi dah Haji Omar. Kau dah mula belajar hadis ni pula. Ni hadis-hadis kematian ni. Bukanlah begitu. Apa antara riwayat hadis yang dikemukakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, wafat pada tahun 101 Hijrah. Setiap hari malaikat maut akan memandang wajah muka kita sebanyak 366 kali. 24 jam 366 kali. Bayangkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kiralah, tuan-tuan kira dalam tempoh masa 15 minit malaikat maut akan perhatikan wajah muka kita. 15 minit dia perhatikan lagi wajah muka kita. 15 minit dia perhatikan lagi wajah muka kita. Tuan-tuan, kalau malaikat maut dia perhatikan wajah muka kita setiap 15 minit, Abang Mil bukan boleh claim mileage, Abang Mil bukan boleh claim overtime. Apa barang malaikat maut nak tengok wajah muka kita setiap 15 minit? Dia bukan boleh claim mileage. 15 minit tengok muka Tuan Haji Omar, Asyik Haji Omar lagi kena. 15 minit tengok muka Abang Mil kita. 15 minit tengok muka Abang Mil kita. Payment tak keluar-keluar lagi, kerja lain dah buat. Contohlah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa artinya? Bukan, ya, apabila menjelaskan hadis riwayat daripada Umar Abdul Aziz radhiyallahu an dari gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyab radhiyallahu an, apa perlunya malaikat maut nak tengok wajah muka kita dalam tempoh masa 24 jam 366 kali? Kiralah, tak silap tuan-tuan, kiralah begitu. 15 minit tengok wajah muka kita, 15 minit tengok muka wajah kita. Apa barang nak tengok wajah muka kita 15 minit? Bukan, dia tengok wajah muka kita tu kerana dia merindui kita. Malaikat rindu dengan orang pula. Menjelaskan keterangan ini
Maka diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. Bukan Abang Razi. Aduh, Abang Razi. Bukan Abang Razi. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, dalam menghuraikan firman Allah ayat 11 surah As-Sajdah, ayat 11 surah As-Sajdah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah olehmu ya Muhammad, malaikat maut yang datang mencabut nyawa kamu itu hanyalah diwakilkan oleh Allah untuk menjemput kamu. Allazi wukila bikum. Malaikat maut tu tak lain tak bukan hanya menjadi wakil kepada Allah, jemput kamu untuk beralih dari alam syahadah yang tak menentu antara pandemik ke endemik ni, jemput kamu daripada alam syahadah pergi ke alam barzah. Alam barzah tak best lah, tak ada fun and fair, tak ada Piala Malaysia lah. Bukan itu. Allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah olehmu ya Muhammad, malaikat maut Israel yang mencabut nyawa kamu itu hanyalah menjadi wakil bagi pihak yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala, menjemput kamu. Kemudian summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu dikembalikan, diserahkan kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka malaikat maut ini wakil. Jadi kalau tuan-tuan dilantik, aku yang sakit-sakit macam gini pun kakak aku suruh jadi wakil untuk minangkan anak dia. Jadi apa tujuan wakil-wakil ni? Tujuan wakil ni untuk mengelakkan kesilapan. Jadi kalau bapa pengantin, dialah segalanya, dialah nak akad nikah, dialah yang nak kontrol player untuk berapa tepak rombongan pengantin, takut-takut tersilap nanti mas kahwin jadi perak kahwin. Jadi untuk mengelakkan kesilapan, bapa pengantin melantik wakil. Itu tujuan wakil. Mel tak faham tak apa. Sebab itu kenapa orang tua-tua kita dulu kalau nak ada pengantin mesti ada wakil. Adik-beradik dah akan jadi ketua rombongan. Tujuan wakil ni mengelakkan kesilapan. Kalau tak bapa pengantin Haji Omar, semua kat dia, dengan nak sediakan jamuan kat dia, semua dia pening. Maka lantik Tuan Haji Omar sebagai wakil, ketua rombongan pengantin. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Ta'ala wakilkan malaikat maut Israel untuk mencabut nyawa kekasihnya, dan wakil menjemput kekasihnya. Kita ni kekasih Allah, untuk menemui Allah Subhanahu
wa ta'ala kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Baik, maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, apabila malaikat maut menjemput kita selaku wakil kepada yang maha agung lagi maha perkasa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, maka berlakulah penyerahan, serah. Nak diserah. Apabila dipisahkan roh daripada jasad, jasad dah dikebumikan di tanah perkuburan Mount Austin yang tahun depan dah penuh dah. Akan pindah kat mana nanti? Kat impian Mas, kena lalu kuil India bawah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, jadi jasad disemadikan di tanah perkuburan, roh tu nak diserah. Serah kepada siapa? Ni yang dibahas. Sebab itu malaikat maut setiap hari melihat wajah kita 366 kali. Apa perlunya dia nak tengok wajah kita 366 kali? Kerana dia nak berkenalan dengan keluarga baru. Bagi orang yang beriman, dia macam lomba lari, ya Abang Razi, serah baton Olimpik. Jadi roh kita ni akan diserah. Serah kepada siapa? Kepada keluarga malaikat. Jadi orang-orang yang beriman ni apabila dia meninggal dunia, rohnya itu akan mendapat keluarga baru, keluarga di kalangan para malaikat. Wah, tak percaya? Nanti engkau meninggal dunia, engkau tahulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini riwayat yang sahih. Jadi roh kita tu roh orang yang beriman, bukan orang yang skandal. Orang yang skandal tak nak cerita, takut. Mil, orang yang beriman, nanti roh engkau tu Mil jangan takut, roh engkau diserahkan menjadi keluarga baru kepada para malaikat. Jadi engkau jangan takut Mil, kau dah jadi keluarga malaikat, semua settle Mil. Dia tak macam alam syahadah, alam dunia semua kejar engkau. Bank rakyat kejar engkau, bank Islam kejar engkau. Tak. Apabila nanti kita dah jadi keluarga malaikat, penuh jadual kita di alam barzah, penuh jadual kita. Wah, jadual apa? Skedul tu penuh. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana langit ni ada 7. Langit 7 tu bukan kosong. Siapa nak payah bilapi bilai dia? 7 langit ni bukan kosong. Itulah penempatan untuk roh-roh orang-orang yang beriman, mendapat keluarga baru, keluarga para malaikat. Wah, baik punya. Kenapa? Dah jemu dengan keluarga manusia, berhutang aja tak sesudah. Gali lubang, kambus lubang, gali tak sempat nak kambus. Kita orang yang beriman. Sebab itu datangnya hadis bahawa alam barzah bagi orang yang beriman itu babun min abwabil jannah, merupakan pintu daripada pintu-pintu syurga. Ada penghidupan baru. Wah, kenapa nak ceramah macam gini? Biar bersemangat sikitlah mati nanti. Kalau tak kita kan memikirkan Haji Jamal dah pergi kan, ramai kawan kita dah berapa orang Pelangi Indah, dah 3 orang COVID-19. Ya, biasa sembang-sembang dengan kita dah tak ada. Macam mana dia ya? Kita ingat dia dekat alam barzah tu sibuk schedule dia tahu, malam-malam dinner lah.
Tuan-tuan ada tak mimpi jumpa Haji Jamal? Mana Wak Jai? Ada jumpa malam-malam? Tak jumpa kan? Kenapa Wak Jai kau tidur, engkau aja kenapa tak mimpi dia? Kerana dia tu skedul dia penuh Wak Jai. Nak isap rokok Winston pun tak sempat kat sana. Skedul dia penuh, jadual dia penuh dekat alam barzah tu. Wah. Wak Jai, pergi je lah Wak Jai. Barulah orang kata kita menghargai alam barzah tu apa. Kalau tak kita menganggap mati itu satu kesialan. Tak. Mati itu baru permulaan. Kerana hidup di dunia ini adalah pusingan pertama. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kita ada pusingan Johor pun dah pergi belum? Akhir Piala Malaysia. Contohlah, hidup di dunia ini adalah pusingan pertama. Kita ada lagi beberapa pusingan. Alam barzah, alam akhirat. Ya Allah. Sebab itu apabila Asy-Syaikh Al-Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, dia sedar dia diracun oleh PA-nya, dan dia cuba bertahan dalam masa 20 hari untuk selesaikan urusan pentadbiran. Sebelum peralihan disedar dia akan wafat. Dia cuba mendalami lagi hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung tentang hal ehwal kematian. Baik. Dan telah sampai akan kami bahawa malakul maut memandang pada tiap-tiap hari di bawah langit 600 kali. Setiap hari malaikat maut akan perhati di bawah langit. Bawah langit tu apa? Inilah dia muka bumi yang macam-macam hal skandal. Sampai 600 kali. Punya banyak kali nak pandang tu bukan dapat projek road line pun men. Buat apa malaikat maut nak pandang sampai 600 kali? Menunjukkan dia rindu. Dia rindu dengan Haji Omar. Dia rindu dengan Wak Jai. Patutnya dah isap rokok dah cepat pergi dah. Contoh. Tu dia perhati. Ada lagi. Ke Haji Omar nak pergi umrah lagi ni. Dan telah sampai akan kami bahawa malakul maut kepalanya di langit dan 2 kakinya di bumi, menunjukkan malakul maut itu makhluk yang hebat. Allah beri dia kehebatan, keistimewaan, mudah mengawal selia urusan kematian. Ya, kepalanya di langit, 2 kakinya di bumi, dan bahwasanya dunia sekaliannya di dalam tangan malakul maut, seperti pinggan kayu antara 2 tangan seorang kamu yang dimakan daripadanya. Dengan kata lain, kalau sebut muka bumi ini itu dah penuh dengan jari jemari malaikat maut. Jadi pada bila-bila masa je tunggu perintah Allah untuk cabut nyawa. Macam jari jemari kita yang 5 letak atas pinggan. Pinggan tu ibaratnya muka bumi. Nak ambil lauk apa senang je. Mudah sangat bagi malaikat maut itu mencabut nyawa. Kerana itulah kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada malaikat maut. Tak ada tersulit sedikit pun. Hanya menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa taala jua. Dan telah sampai akan kami bahawa malakul maut berdiri pada tengah dunia, maka memandang akan dunia sekaliannya di daratnya dan lautnya. Punya hebatnya malaikat maut,
seolah-olah dia berdiri. Berdiri lebih hebat daripada berdirinya Gunung Everest. Apabila dia berdiri, dia nampak seluruh termasuk daratan dan lautan. Mudah untuk malaikat maut itu menguasai, mencabut nyawa. Umat manusia pun begitu, istimewa orang-orang yang beriman, kerana malaikat maut setiap hari perhatikan wajah orang-orang yang beriman itu 366 kali. Dan adalah ia dunia itu di hadapannya seperti satu telur antara dua kaki seseorang kamu. Ibaratnya telur tu bulat di tengah-tengah. Kalau kita beri satu anggapan bahawa bumi ni bulat sebagaimana bulatnya telur, itu sebagai satu tanggapan. Kita menganggap bumi tu bulat seperti telur. Jadi malaikat maut tu berdiri di tengah-tengah. Jadi mudah sangat malaikat maut itu menguasai seluruh muka bumi. Pantas tanpa ada halangan sama sekali. Hanya menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa taala jua. Dan telah sampai akan kami bahawa bagi malakul maut itu beberapa tenteranya, wallahu a'lam. Dengan mereka itu tiada daripada satu daripada mereka itu melainkan jikalau diizinkan baginya hak Subhanahu wa ta'ala bahawa menelan akan 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam satu suapan, nescaya dikerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keupayaan luar biasa kepada malaikat maut yang boleh menelan 7 petala langit, 7 petala bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin kita tertanya-tanya, yelah, apa artinya kita nak tahu perkara ni? Tak payah tahulah. Tahu je lah malaikat maut tu cabut nyawa, dia hebat, dah lah. Dan dia menjadi wakil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa nak menyebut perkara ini? Supaya sebenarnya bagi kita orang-orang yang beriman, kita berasa gembira dan berasa bangga kita akan menjadi keluarga kepada para malaikat, dan kita bangga kita akan mendapat penghormatan dari malaikat maut, kita akan mendapat penghargaan dari malaikat maut, kita akan mendapat kemuliaan daripada malaikat maut yang menjadi wakil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. To be continue. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.